Assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kembali kita dalam sesi PDPR Pendidikan Islam tahun 3. Pada hari ini kita akan belajar tajuk adab. Mari bersyukur siri 2. Selamat belajar. Standard pembelajaran 6.3.3 menjelaskan cara bersyukur. 6.3.4 merumuskan kepentingan mengamalkan sifat bersyukur. 6.3.5 bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan. Objektif pembelajaran 1. Murid dapat menjelaskan cara bersyukur dengan betul. 2. Murid dapat merumuskan kepentingan mengamalkan sifat bersyukur dengan betul. 3. Murid dapat bersyukur dengan segala nikmat yang dikurniakan Allah dengan betul. Baiklah murid-murid, kalau sudah bersedia, sila buka buku teks Pendidikan Islam tahun 3, muka surat 136 dan 137. Pada hari ini kita akan belajar cara bersyukur. Cara bersyukur dan juga kepentingan mengamalkan sifat bersyukur. Dah bersedia? Mari kita mulakan. Baiklah murid-murid, kita akan belajar cara bersyukur yang pertama kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana cara kita bersyukur dengan Allah. Yang kedua, kita akan belajar cara bersyukur dengan manusia. Dengan manusia, bagaimanakah cara kita menunjukkan kita bersyukur kepada Allah dengan manusia. Kita bersyukur dengan manusia. Dan yang ketiga, cara bersyukur dengan alam sekitar. Bagaimana kita nak tunjukkan kita seorang yang bersyukur dengan alam sekitar. Alam sekitar ni maksudnya yang tempat kita duduk, di rumah, di sekolah, di mana-mana sajalah. Semasa kita berada di sekitar perumahan kita dan juga sekitar rumah kita. Okey, faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, mari kita lihat cara bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, contoh kalau menunjukkan cara bagaimana untuk kita menunjukkan kita seorang yang bersyukur kepada Allah. Contohnya kita solat fardu. Solat fardu melambangkan ataupun menunjukkan kita seorang yang bersyukur kepada Allah. Yang kedua, bagaimana caranya untuk kita menunjukkan kita bersyukur kepada Allah. Okey, cuba lihat gambar, iaitu orang ini buat apa murid-murid? Membaca Al-Quran. Baiklah, siapa suka membaca Al-Quran? Okey, ataupun siapa yang dah pandai baca Al-Quran? Okey, yang belum pandai baca Al-Quran, yang baru lagi Iqra, sila lancarkan bacaan kamu supaya kamu boleh pandai membaca Al-Quran. Orang yang bersyukur kepada Allah, dia akan selalu membaca Al-Quran. Apa-apa cara, ini adalah antara cara-cara bersyukur kepada Allah. Baiklah murid-murid, mari kita lihat contoh cara bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cuba lihat pada gambar yang pertama, qanaah dalam kehidupan. Qanaah ni apa dia? Rasa cukup dengan apa yang kita dapat. Contohnya hari ni kita makan nasi dengan ayam, kita bersyukur. Ataupun hari ni kita hanya makan nasi sahaja, maksudnya kita bersyukur dengan apa yang kita ada. Qanaah, rasa cukup dengan apa nikmat yang kita dapat. Okey, bersyukur rezeki hari ini, dia dapat makan nasi dengan lauk ayam dengan air. Ataupun kita hanya rezeki kita hari ini hanya dapat makan ikan, syukur dengan apa yang kita dapat pada hari ini. Itu contoh kita mengucapkan syukur, baca doa sebelum makan. Cuba lihat gambar yang seterusnya, selalu menyebut Alhamdulillah. Okay, ini juga cara kita bersyukur kepada Allah.
selalulah menyebut dengan ucapan alhamdulillah. Kerana apa? Itu adalah tanda kita selalu ataupun kita seorang yang berasa bersyukur dengan Allah. Alhamdulillah. Sebut alhamdulillah. Amalkan ucapan alhamdulillah setiap kali kita ingin menyatakan syukur kepada Allah. Faham ya murid-murid? Baiklah, seterusnya mari kita sambung cara bersyukur dengan manusia. Bagaimana cara kita menunjukkan kita bersyukur kepada manusia? Okey. Selalu bersedekah. Selalu bersedekah. Bersedekah. Maksudnya kita menunjukkan kita bersyukur dengan mengeluarkan sedekah. Kita menolong orang susah. Memberi pertolongan sama ada bentuk kewangan, pakaian, makanan ataupun pertolongan, perkhidmatan. Tolong angkat barang cikgu, itu adalah merupakan satu sedekah. Dan dia akan memberi pahala kepada kita tanpa kita sedari. Selalulah kamu menolong ataupun memberi sedekah. Yang kedua, menghargai orang lain. Menghargai ibu, cikgu, kawan-kawan. Menunjukkan kita menghargai orang lain. Tak semestinya kita memberi hadiah. Kita memberi kasih sayang, menghormati mereka, menunjukkan sikap yang baik. Itu adalah cara kita menghormati ataupun menghargai orang lain. Terutama sekali ibu bapa. Kita tunjukkan kita sayang, hargai ibu bapa. Kalau dia dalam keadaan susah, kita senangi dia. Jangan kita menyusahkan ibu bapa, guru, kawan-kawan dan sesiapa saja ataupun manusia yang lain. Contoh menghargai, menunjukkan kasih sayang. Okey, faham ya murid-murid? Itu cara kita bersyukur dengan manusia. Baiklah, seterusnya cara bersyukur kepada manusia iaitu dengan cara menghindari perasaan dengki. Menghindari perasaan dengki. Kalau contohnya kita ada sahabat, dia berjaya, kita jangan dengki dengan kejayaannya. Kita beri sokongan dan beri rasa hormat kepadanya. Jangan iri hati dengan kejayaan orang lain. Itu contoh kalau kita ada kawan begitu. Ataupun dengan jiran-jiran kita. Contohnya dia ada beli barang baru, contoh kereta baru, televisyen baru. Jangan rasa iri hati dengan jiran kita. Itu cara kita menunjukkan kita bersyukur dengan manusia. Okey, yang seterusnya, bagaimana cara kita bersyukur dengan manusia? Membantu orang yang memerlukan. Ada orang susah, orang sakit, kita beri bantuan. Contohnya pada musim pandemik COVID-19, ada orang yang susah nak dapat makanan. Kita ada makanan yang lebih, kita boleh beri makanan kepada kawan-kawan kita yang dalam keadaan terkesan dengan pandemik ini. Itu cara kita membantu orang yang memerlukan. Sebagai cara kita bersyukur dengan manusia. Baiklah murid-murid, mari kita lihat cara bersyukur dengan alam sekitar, dengan bumi, dengan tumbuh-tumbuhan ataupun dengan semua yang ada di persekitaran kita. Cuba lihat gambar yang pertama, iaitu orang ni menyapu sampah. Iaitu kita perlu menjaga kebersihan. Kebersihan ni adalah lambang kita seorang yang bersyukur kepada Allah. Sebab apa? Allah suka kepada kebersihan. Jadi kita perlu menjaga kebersihan. Kalau ada sampah, kita kutip sampah dan jangan buang sampah merata-rata sebagai tanda kita bersyukur dengan alam sekitar. Okey. Yang kedua, tidak membazir. Tidak membazir. Kalau ada air, pilih air yang tidak ketat, mengalir air. Tolong tutupkan. Kalau kita pergi lihat di tandas, di mana-mana di rumah kita, jangan membazir air. Guna air yang secukupnya. Okey.
Itu juga sebagai tanda kita bersyukur dengan alam sekitar. Air adalah keperluan utama kepada kita. Bayangkan kalau kamu membazir air tiada di rumah kamu pun akan rasa susah nak minum, nak mandi, nak membasuh dan sebagainya. Jadi sebagai tanda kita bersyukur, kita tidak membazir dalam penggunaan air. Faham ya murid-murid? Seterusnya, cara bersyukur dengan alam sekitar. Okey, cuba perhatikan pada gambar. Mengurangkan pencemaran. Ulang sekali lagi, mengurangkan pencemaran. Bagaimana cara kita itu menunjukkan sikap kita bersyukur dengan alam sekitar? Kita tidak membuat pencemaran, membuang sampah, menebang pokok, membiarkan sekitar tercemar dengan bahan-bahan buangan. Jadi kita kena mengurangkan pencemaran. Jangan buang sampah merata-rata. Dan yang keempat, iaitu cara kita menunjukkan kita bersyukur kepada alam sekitar, melakukan pemeliharaan. Pemeliharaan ini bagaimana? Sekarang kita lihat pokok banyak ditebang. Jadi kita tanam pokok supaya apa? Pokok tadi dapat mengurangkan pencemaran. Dia menyerap gas karbon dioksida dan dia akan mengeluarkan gas oksigen untuk kegunaan kita, udara yang segar. Jadi tanam pokok di sekitar rumah kamu sebagai tanda kita bersyukur dengan alam sekitar. Jangan tebang pokok sesuka hati. Faham ya murid-murid? Baiklah murid-murid, tadi kita dah belajar cara bersyukur dengan Allah, dengan manusia dan juga alam sekitar. Seterusnya, mari kita lihat kepentingan mengamalkan sifat syukur. Apa pentingnya kita amal sifat syukur? Kenapa perlu kita bersyukur dan mengamalkannya? Sila perhatikan muka surat 137. Mari kita belajar bersama-sama ya. Kepentingan mengamalkan sifat bersyukur yang pertama, cuba lihat pada skrin warna hijau, memberi kekuatan dan ketabahan. Memberi kekuatan dan ketabahan kepada kita. Kalau kita bersyukur kepada Allah, kita akan rasa kita kuat dan tabah menghadapi ujian dan dugaan. Kalau kita di musibah, kita bersolat ataupun sentiasa meminta pertolongan daripada Allah, dan kita akan sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Itu sebagai tanda kita bersyukur dengan Allah. Yang kedua, kepentingan mengamalkan sifat syukur, rajin mengerjakan amal soleh. Amal soleh ni maksudnya amal yang baik, amalan yang digalakkan, disuruh. Contohnya berbuat baik dengan ibu bapa, memberi sedekah, berselawat, bersolat, menjaga alam sekitar. Itu adalah kita selalu melakukan, mengerjakan amalan soleh. Itu adalah sebagai amalan, tanda kita bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baiklah, seterusnya kepentingan mengamalkan sifat syukur yang ketiga, tidak lalai dengan kemewahan. Ulang sekali lagi, tidak lalai dengan kemewahan. Kemewahan, kita ada rumah besar, kereta besar, ada duit yang banyak. Jadi kita tidak lalai dengan apa yang kita dapat. Kita terus dengan mengamalkan ibadah. Kalau kita ada duit banyak, kita bersedekah ataupun membantu orang yang susah. Itu adalah tidak lalai dengan kemewahan yang ada. Yang keempat, bagaimanakah cara untuk mengamalkan kepentingan mengamalkan sifat syukur, iaitu diredai Allah Subhanahu Wa Taala dalam kehidupan. Allah redha, Allah redha kehidupan kita. Allah memberi kemudahan kepada kehidupan kita dengan nikmat-Nya, dengan apa-apa yang kita perlukan, kita mendapat keredaan daripada Allah. Itu adalah
kepentingan kalau kita mengamalkan sifat bersyukur. Baiklah, seterusnya kepentingan mengamalkan sifat syukur, iaitu digandakan nikmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ganda nikmat. Kalau kita bersyukur, kita akan dapat bertambah lagi nikmat yang Allah akan berikan kepada kita, berbagai daripada sudut yang tanpa kita sedari. Kita sihat, kita tenang, kita rasa orang menyayangi kita dan sebagainya. Itu adalah antara nikmat-nikmat Allah yang akan kita peroleh, dan juga nikmat semasa di alam syurga nanti. Berbagai nikmat, berbagai kemewahan yang akan kita kecapi di dunia maupun di akhirat. Dan yang terakhir, kepentingan mengamalkan sifat syukur, iaitu sebagai bukti menghargai nikmat Allah. Menunjukkan kita seorang yang bersyukur kepada Allah, sebagai bukti kita bersyukur kepada Allah. Kita solat, kita puasa, kita buat baik, kita amalkan perbuatan yang baik, kita menjauhi larangan, kita memberi pertolongan kepada orang. Itu adalah sebagai bukti kita bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Okey, faham ya murid-murid? Baiklah, sebagai rumusan apa yang kita belajar pada hari ini, rumusannya hendaklah sentiasa mengucapkan Alhamdulillah. Kita sebut Alhamdulillah. Sebut sama-sama murid-murid. Alhamdulillah. Sebagai apa? Sebagai bukti kita mensyukuri nikmat dan juga kurniaan Allah Subhanahu Taala yang terlampau banyak kepada kita. Allah beri nikmat yang terlampau banyak, yang terlalu banyak. Kalau kita nak senaraikan, nak tulis, nak sebut, memang tak tersebut, tak tercatat. Daripada awal lagi kita menghirup udara segar, nyaman, sihat, tenang, ada keluarga, ada kawan, ada makanan, ada kelengkapan. Itu semua adalah nikmat yang Allah beri kepada kita sebagai pinjaman, dan kita akan ditarik semua nikmat itu, dan akhirnya kita akan bertemu kembali kepada Allah Subhanahu Taala di alam syurga nanti, Dan bagaimana kita nak dapat dengan nikmat itu, kita dapat pulangan yang baik, kita nak dapat pahala daripada nikmat yang Allah beri, kita hendaklah sentiasa bersyukur, sentiasa menyebut Alhamdulillah, dan sentiasa mengamalkan cara-cara yang betul untuk menunjukkan kita bersyukur dengan nikmat Allah itu. Okey, itu saja. Baiklah murid-murid, sebagai aktiviti kita pada hari ini, sila buka buku aktiviti kamu, muka surat 131 dan 132. Untuk muka surat 131, sila baca dan tulis pada tempat kosong dengan betul. Yang kedua, muka surat 132, pilih dan isi tempat kosong. Okey, kalau dah siap, nanti hantar melalui WhatsApp kepada ustaz ya. Faham ya murid-murid? Baiklah, itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Selamat belajar, semoga berjaya. Assalamualaikum.